Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Syafiani dan mari kita lihat rangkuman yang menarik yang berlaku sepanjang minggu ini dalam arena teknologi. Berita pada hari Isnin menyaksikan Oppo Reno 5 dan Oppo Reno 5 Pro untuk pasaran tempatan. Nampaknya peranti Oppo kali ini masih lagi memfokuskan kepada keupayaan kamera. Untuk Reno 5, ia membawakan chip Snapdragon 765G, bateri sebesar 4300 mAh dan kamera utama dengan gabungan 64, 82 dan 2 megapiksel bersama juga kamera hadapan 32 megapiksel. Manakala Oppo Reno 5 Pro pula menggunakan chip Dimensity 1000 Plus dan menampilkan spesifikasi lain yang sama dengan model biasa. Bagi yang meminat, pratempah sudah mula dibuka sehingga 26 Januari ini. Anda boleh mendapatkan Oppo Reno 5 pada harga RM1,899, sementara Oppo Reno 5 Pro pula berharga RM2,599. Microsoft pula minggu ini hadir dengan tablet terbaru iaitu Microsoft Surface Pro 7 Plus pada harga permulaan RM4,115. Ia merupakan kemas kini untuk peranti sebelum ini yang masih lagi hadir dengan rekaan yang sama. Namun dari segi spesifikasi, ia menyertakan chip Intel generasi ke-11 dan sambungan LTE untuk internet yang stabil. Untuk mendapatkannya, anda boleh melayari laman rasmi Microsoft Malaysia bermula hari ini. Selain itu, Toyota Capital Malaysia kini hadir dengan sebuah perkhidmatan langganan kenderaan yang dinamakan sebagai Kinto One. Ia menawarkan langganan kenderaan sehingga 3 tahun dan had penggunaan 30,000 km setiap tahun. Bagi pemandu yang telah melangkaui had pengguna, anda akan dikenakan charge sebanyak 50 sen untuk setiap kilometer. Apa yang menarik, harga langganan yang ditawarkan dikatakan meliputi pembaharuan insurans, cukai jalan dan bayaran untuk servis kenderaan. Apple disaman oleh Coalition for a Safer Web kerana gagal membuang aplikasi Telegram di App Store. Sebelum ini, Apple telah membuang aplikasi Parler atas isu yang sama dengan Telegram, iaitu dikatakan telah menggunakan aktiviti perancangan yang tidak baik terhadap pentadbiran baharu Amerika Syarikat oleh penyokong Donald Trump. Mengenai data dan internet, plan data 15GB berharga RM20 kini turut boleh dilanggan untuk pelajar IPT dan FPTS. Ia tidak lagi terhad untuk pelajar SPM dan STPM sahaja. Menerusi plan ini, ia memudahkan lagi para pelajar untuk mengakses internet sepanjang sesi kelas atas talian dijalankan. Pada hari Selasa pula, kita dapat lihat penawaran chip terbaru daripada Qualcomm yang dikenali sebagai Snapdragon 870. Menurut Qualcomm, ia hadir dengan kelajuan yang lebih pantas berbanding Snapdragon 865 Plus dan masih lagi menggunakan binaan 7 nanometer. Antara peranti yang bakal menggunakan chip ini termasuklah Xiaomi, OnePlus, Motorola dan juga Oppo yang mana ia bakal diperkenalkan pada suku pertama 2021 ini. Dalam arena teknologi peranti, anda kini boleh mula mendapatkan Xiaomi Mi 10T pada harga RM1,599 untuk variasi 6GB RAM dan storan 128GB. Mengupas lanjut mengenai spesifikasi, ia menyertakan kamera dengan sensor utama 64MP dan menggunakan chip Snapdragon 865. Selain itu, Xiaomi Watch kini diperkenalkan secara rasmi. Menarik mengenai jam tangan pintar ini, ia hadir dengan antarmuka dan penawaran ikon yang jelas selain membawakan rekaan yang seakan premium. Bagi yang berminat, ia boleh mula didapati pada harga RM469 seutas. Bercerita pula mengenai teknologi tempatan, Majlis Bandaraya Ipoh kini hadir dengan platform khusus aduan pothole NBI. Ia bagi memudahkan rakyat Malaysia untuk menyalurkan maklumat atau aduan berkaitan kerosakan jalan raya. Untuk menggunakannya, ia boleh diakses menerusi aplikasi WhatsApp, URL dan juga kod QR. Seterusnya, KLIA bakal melaksanakan teknologi pengimbasan wajah secara menyeluruh. Fasa pertama bakal dilaksanakan pada pertengahan tahun 2021 yang mana penumpang selepas ini tidak perlu lagi menunjukkan tiket penerbangan di kesemua pintu masuk. Bukan itu sahaja, teknologi ini dikatakan akan diintegrasikan dengan aplikasi My Airports. Beralih ke berita teknologi hari Rabu pula, Hyundai baru-baru ini dilaporkan akan menawarkan projek kereta Apple kepada Kia. Menurut Hyundai, sekiranya pengeluaran ini dilakukan oleh Kia, maka ia boleh menggunakan kilang di Amerika Syarikat. Dan apa yang menariknya, kereta ini akan dihasilkan sebagai produk keluaran Amerika sepenuhnya. Lanjutan daripada perkara ini juga, Kia mengatakan mereka sedang melihat dan mempertimbangkan kerjasama dalam pembangunan kereta suapandu dengan beberapa firma antarabangsa. Bukan itu saja, Kia juga menyatakan yang mana mereka bergiat aktif dalam membangunkan penyelesaian mobiliti yang lestari di bawah syarikat mereka. MediaTek pula dilihat hadir dengan penawaran 2 chip pemproses baru menerusi pengenalan MediaTek Dimensity 1100 dan MediaTek Dimensity 1200. Kedua-dua chip ini hadir dengan teknologi 6 nanometer, sokongan 5G terbina dan juga kemampuan video sehingga 4K 60fps. Apa yang membezakannya adalah kemampuan sistem kamera sehingga 200MP untuk model 1200 sementara 108MP untuk 1100. Vivo minggu ini telah memperkenalkan 2 peranti terbaru iaitu Vivo Y20G dan Y31 untuk pasaran India. Bercerita mengenai Y20G, ia membawakan chip MediaTek Helio G80, kamera belakang gabungan 13, 2 dan 2 megapiksel dan bateri 5000 mAh.
Sementara untuk peranti Y31 pula, ia dikuasakan dengan chip Snapdragon 662, bateri 5000 mAh dan juga kamera utama gabungan 48, 2 dan 2 megapiksel. Seterusnya, Redmi kini telah mengesahkan yang mana mereka akan memperkenalkan telefon pintar yang memfokuskan kepada perempuan dan juga isukan pada tahun ini. Buat masa ini, ia tidak diketahui sama ada telefon perempuan daripada Redmi ini akan dijana MediaTek atau Snapdragon. LG pula dalam perbincangan untuk menjual perniagaan telefon pintar kepada syarikat Vingroup dari Vietnam. Vingroup merupakan pengeluar telefon pintar ODM yang ketiga terbesar di Vietnam selepas Samsung dan juga Oppo. Pengambil alihan LG juga akan memberikan Vingroup akses kepada pasaran Amerika Syarikat. Bercerita mengenai Netflix pula, platform ini bakal memperkenalkan ciri baru yang dinamakan Shuffle Play pada suku pertama tahun 2021. Melaluinya, Netflix akan menggunakan algoritma terbina untuk memainkan filem atau siri televisyen secara automatik. Video yang akan dimainkan adalah berdasarkan senarai video ataupun video yang pernah anda mainkan sebelum ini. PUBG Mobile pula telah hadir dengan kemas kini yang menyertakan mod yang memberikan kuasa unique power team gameplay kepada pemain. Selain kuasa, pemain juga boleh mendapatkan senjata baru, FAMAS Assault Rifle untuk acara kolaborasi bersama Metro Royal. Untuk berita teknologi global, ia memperlihatkan pengambil alihan Wattpad oleh Naver yang bernilai 2.4 bilion ringgit. Menerusinya, Naver akan menggabungkan beberapa bahagian Wattpad dengan platform penceritaan mereka tersendiri iaitu Webtoon. Mari kita lihat pada hari Khamis pula, gerabak pertama ART telah tiba di Johor bagi melakukan ujian untuk melihat kebolehgunaannya yang merupakan pengangkutan awam seakan kereta api tanpa rel yang dijalankan di Iskandar Malaysia Bus Rapid Transit IMBRT. Fakta menarik mengenai ART adalah ia mampu bergerak pada kelajuan 7 km per jam dan memuatkan penumpang sehingga 309 orang. Realme minggu ini telah melancarkan Realme Watch S Pro. Untuk pengetahuan anda, Realme sebelum ini pernah hadir dengan Realme Watch S, yang mana mod untuk model kali ini ia hadir dengan tambahan mod berenang dan juga kapasiti bateri yang lebih tinggi iaitu 420 mAh. Untuk mendapatkannya, anda boleh membelinya pada harga RM599 bermula 30 Januari kelak. Dalam berita teknologi tempatan, SKMM mengingatkan kepada pengguna yang mana anda perlu berhati-hati dengan penipuan melalui WhatsApp. Kaedah penipuan ini dilihat meminta pengguna untuk berkongsi kod pengesahan 6 digit yang diterima melalui pihak WhatsApp. Sebagai langkah keselamatan, anda boleh melakukan perlindungan tambahan dengan mengaktifkan pengesahan 2 faktor. Selari dengan pelaksanaan sekolah secara atas talian, TV Al-Hijrah bakal tampil dengan inisiatif penawaran slot khusus untuk pembelajaran kafah. Slot kelas kafah TV Al-Hijrah ini akan ditayangkan setiap hari bagi memenuhi keperluan pengajian keagamaan yang terjejas kerana wabak COVID-19. Setakat ini, waktu tayangan dan bilakah slot akan ke udara masih belum diumumkan. Vivo X60 Pro Plus kini dilancarkan secara rasmi untuk pasaran China. Bercerita mengenai spesifikasi peranti, ia hadir dengan janaan chip Snapdragon 888 dan kamera utama gabungan 50, 48, 32 dan 8 megapiksel. Apa yang menarik, ia hadir dengan binaan panel belakang bersama kemasan seakan kulit. Walau bagaimanapun, tarikh penawaran untuk pasaran tempatan masih belum diketahui lagi. Seterusnya, Honor pula hadir dengan peranti terbaru yang dinamakan sebagai Honor V40. Dari segi spesifikasi, ia menawarkan chip dari MediaTek iaitu MediaTek Dimensity 1000 Plus dan kamera dengan sensor utama 50 megapiksel. Setakat ini, peranti ini diumumkan untuk pasaran China sahaja. Alphabet pula kini mengumumkan yang mana mereka akan membatalkan projek Loon. Untuk pengetahuan anda, projek ini sebenarnya dibangunkan bertujuan untuk memancarkan internet menggunakan balon udara ke kawasan pedalaman. Namun mungkin disebabkan kos yang tinggi, ia terpaksa dihentikan. Dan yang terakhir, Mozilla hadir dengan kemudahan untuk memasang pemalam terus dari laman AMO menerusi kemas kini Firefox 85. Dengan langkah ini, pengguna hanya perlu ke laman AMO dan pilih memasang pemalam pada Firefox untuk Android. Ciri ini akan diaktifkan bermula 25 Januari dan sokongan ini masih lagi terhad. Jadi itu sahaja rangkuman menarik yang boleh kita lihat sepanjang minggu ini. Bagi yang meminati perkembangan teknologi, jangan lepaskan peluang untuk menonton kandungan menarik di Amans. Ikuti segmen Gaduh Gadget bagi mengetahui perbezaan antara Sony XM3 dan XM4. Anda boleh menggunakan phone kepala ini untuk menyambung kepada 2 peranti sekaligus. Saksikan juga topik mengenai telefon pertama menerusi segmen AMA. Dan ada dengan phone lain masa tu. So macam bila ada tu rasa macam, oh eksklusif lah, kawan-kawan aku tak boleh cerita kan. Barang ke apa ke, ataupun lagu, game ke, biasa tunggu depan TV kan. Okey, tunggu. Kod mana nak beli kan. Yang boleh kita buka, keletak. Telefon yang paling best sebenarnya dan lebih baik daripada 3T10. Atau juga anda boleh mengetahui 5 aplikasi membayar bil yang boleh anda gunakan. Untuk setiap pembayaran pertama menggunakan aplikasi Shopee, anda boleh tebus voucher diskaun yang menarik menjadikannya harga lebih murah. Dan ketahui tips membuat Insta Stories anda menjadi lebih menarik menerusi segmen Seleksi Amans. Hadir dengan penuras gambar
dan kesan istimewa yang menarik untuk setiap gambar yang disesuaikan.